Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan keberkatan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-24 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Yang bermaksud mereka menolak dengan berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasuki negeri itu selama-lamanya selagi kaum itu masih berada di dalamnya. Oleh itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Sebenarnya kami di sinilah duduk menunggu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah reaksi yang diberikan oleh Bani Israel walaupun telah diberi nasihat oleh Yusha dan juga Kalib, kedua-dua dalam kalangan muqabah mereka. Nasihat itu tidak langsung masuk ke dalam hati-hati mereka, bahkan tidak pun didengar oleh mereka, bahkan dibalas dengan penuh kedegilan dan kesungguhan untuk menolak perintah dan arahan Rasul dan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa mereka sebenar-benarnya telah membuat keputusan dan tidak akan berganjak daripada keputusan itu, iaitu keputusan untuk tidak mara, menyerang dan merempuh Al-Ardul Muqaddasah selagi kaum Jabbarin masih berada di dalamnya. Lalu Allah rakamkan situasi ini dalam ayat ini. Bermaksud mereka membalas dengan penuh kedegilan dan penuh rasa tidak teragak-agak untuk melakukannya. Berkata mereka, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan masuk ke dalam Ardul Muqaddasah itu yang engkau janjikan ia buat kami untuk kami memasukinya, selagi kaum Jabbarin itu berada di dalam Ardul Muqaddasah tersebut, kerana kami sama sekali tidak ada kekuatan untuk berhadapan dengan mereka. Dan dalam ayat ini Allah merakamkan kesungguhan mereka dalam menolak ataupun dalam menyatakan kedegilan itu dengan 3 bentuk penegasan. Yang pertama dengan perkataan inna, yang kedua dengan perkataan lan, dan juga dengan perkataan abadah, untuk memberitahu bahawa kami sekali-kali dan selama-lamanya apa jua keadaan tidak akan masuk ke Ardul Muqaddasah selagi kaum itu masih berada di dalam kota itu dan negeri itu. Lalu ditambah lagi kepada kata-kata ini yang menunjukkan betapa pengecutnya golongan Bani Israel ini,
betapa tegarnya mereka dan teganya mereka untuk berkata-kata dengan suatu bentuk sikap biadab yang sangat-sangat yang bersangatan dan tidak boleh digambarkan terhadap pesuruh Allah, kekasih Allah. Apa kata mereka? Fadhhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Ini adalah suatu bentuk akhlak atau suatu bukti menunjukkan akhlak Bani Israel ini sudah tidak ada sama sekali. Dan sudah bukan setakat tidak ada, tapi tidak segan silu untuk menunjukkan kebiadaban mereka kepada Allah dan Rasul. Maka mereka mengatakan, sekiranya memasuki Ardul Muqaddasah itu terlalu penting untuk kamu, wahai Musa, engkau sahajalah yang pergi. Engkau sahajalah yang masuk ke Ardul Muqaddasah, engkau dan Tuhanmu. Masya Allah, tabarakallah. Begitu sekali biadabnya perangai dan akhlak Bani Israel. Engkau sahajalah pergi bersama-sama Tuhanmu untuk menentang kaum Jabbarin itu. Engkau sahajalah yang menghalau mereka daripadanya, engkau dan Tuhanmu. Dan kata-kata yang keji ini menggambarkan seolah-olah mereka lupa bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan mereka dan Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Seolah-olah Allah bukan lagi Tuhan mereka, dan mereka mengatakan, idhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau wahai Musa dan Tuhanmu. Seolah-olah mereka mengatakan, sekiranya kami perlu bertuhankan kepada Tuhan yang mempertanggungjawabkan kami untuk menentang penduduk ataupun menentang kaum yang kami takuti dan kami bimbangi dan kami tidak mampu untuk berhadapan dengannya, pergi sajalah engkau dengan Tuhanmu. Ditambah lagi, inna hahuna qa'idun, dengan penuh ketegasan, dengan penuh kedegilan yang tidak ada tandingan lagi. Mereka mengatakan, sungguhnya kami di sini, kami di tempat kami sekarang ini tidak akan berganjak, kami akan tetap di sini, tidak akan bergerak maupun selangkah, tidak akan bergerak maupun sedikit untuk masuk ke dalam Al-Ardul Muqaddasah, tidak akan bergerak walaupun selangkah setapak untuk bersama-sama kamu berperang dengan golongan Jabbarin itu. Kami tidak ada sebarang kemahuan untuk melaksanakannya sama sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah kemuncak penolakan ummah kepada Tuhan, penolakan ummah kepada Nabi, kepada Rasul, dan pastinya menolak kemahuan dan perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuncak kedegilan yang dapat kita ambil daripada sikap dan sifat Bani Israel, dan mereka sendiri tanpa segan silu mengaku akan sifat ini, menyatakan bahawa mereka tidak akan melakukan apa juga sama sekali, walau apa pun berlaku, walau apa pun akibat daripada perbuatan mereka. Dan perbuatan ini pastinya mengundang kemurkaan Allah, mengundang kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-46, Allah menyifatkan golongan yang takut untuk berperang ini, yang pengecut seperti mana pengecutnya golongan Bani Israel ini, iaitu golongan munafik, yang bermaksud, dan kalaulah mereka mahu keluar untuk turut berperang, tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya. Tetapi Allah tidak suka pemergian mereka lalu dilemahkannya semangat mereka, dan dikatakan oleh syaitan, tinggallah kamu bersama-sama orang-orang yang tertinggal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat dalam ayat yang selepasnya, itu ayat 25, bagaimana reaksi Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Yang bermaksud, Nabi Musa merayu kepada Allah dengan katanya,
Wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan saudaraku Harun. Oleh itu pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setelah Nabi Musa AS berusaha untuk mengajak kaumnya, dan itulah yang telah kita lihat bagaimana reaksi mereka setelah diajak atau diperintahkan, diarahkan untuk masuki Al-Ardul Muqaddasah. Lalu Nabi Musa apabila melihat reaksi dan tindak balas yang sebegitu dahsyat daripada Bani Israel, Nabi Musa AS mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata yang Allah rakamkan dalam ayat ini. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Berkata Musa AS mengadu untuk menunjukkan pengaduannya dan kesedihannya kepada Allah tentang kefasikan kaumnya, kebodohan mereka dan pengecutnya mereka. Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, sungguhnya engkau maha mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak memiliki, tidak berkuasa untuk membantu agamamu, untuk memaksa orang lain taat kepadamu. Aku tidak mampu melakukan itu, melainkan apa yang aku boleh lakukan untuk diriku sahaja dan kepada saudaraku Harun. Dan aku tidak lagi percaya kepada orang lain untuk taat kepadamu dalam apa jua keadaan, dalam susah dan senang, dalam suka dan duka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika dipersoalkan mengapa Nabi Musa tidak menyebut kedua-dua lelaki atau kedua-dua naqib yang telah cuba untuk mengubah atau mengajak Bani Israel untuk mengubah pendirian mereka tentang peperangan masuki Baitul Maqdis itu. Dikatakan oleh ahli tafsir kerana Nabi Musa AS tidak cukup yakin dengan sepenuhnya tentang kedua-dua naqib ini. Adakah mereka benar-benar akan bersama-sama dengan baginda untuk memasuki Baitul Maqdis? Maka keyakinan baginda terhadap kedua-dua naqib ini masih belum 100% lagi untuk baginda mengungkapkan kata-kata la amliku illa nafsi wa akhi. Sungguhnya aku tidak boleh mengawal sesiapa pun melainkan diriku dan juga saudaraku Nabi Harun alaihissalam. Kerana Nabi Musa cukup yakin dengan Nabi Harun alaihissalam yang bersama-sama baginda untuk berhadapan dengan Firaun, dengan kesetiaan Nabi Harun abangnya yang sentiasa bersama-samanya dalam setiap keadaan senang dan susah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa alaihissalam menyatakan dan meminta kepada Allah, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Azza wa Jal setelah Bani Israel enggan menurut perintah baginda, dan Allah menyebutkan fafruq bainana, pisahkan antara kami dan antara kami dengan kaum yang fasik itu. Bermaksud Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, wahai Tuhanku, Engkau telah mengetahui bahawa aku tidak memiliki apa-apa. Dalam usahaku untuk mendukung agamamu, aku tidak boleh mengawal sesiapa melainkan diriku dan saudaraku Harun. Adapun kaumku, mereka telah terkeluar daripada ketaatan kepadaku dan kepadamu, dan mereka juga telah mengingkari perintahmu. Dan apabila keadaan mereka seumpama ini, maka pisahkanlah antara kami dan dengan mereka. Pisahkanlah di antara kami dengan mereka dengan ketentuanmu yang adil, dengan ketetapanmu terhadap kami berdasarkan apa yang kami layak terima, dan dengan hukuman ke atas mereka dengan apa yang selayaknya buat mereka. Sungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha adil lagi bijaksana. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.